ini. Okey, baik. So kita lihat wawasan Malaysia menuju pada masa hadapan. Sebelum itu kita telah mempelajari berkaitan dengan agenda-agenda seperti isu-isu perlibatan Malaysia dalam Antartika, dalam sidang kemuncak bumi, begitu juga dengan deklarasi Langkawi. Ini semua adalah usaha-usaha mengekalkan kelestarian global yang telah kita lihat pada kelas sebelum ini. Jadi pada hari ini kita akan lihat berkaitan dengan wawasan. Apa itu wawasan? Iaitu matlamat ataupun kita kata objektif Malaysia menuju masa hadapan. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa perlunya ada wawasan, supaya wawasan ini dia adalah satu strategi jangka panjang sebagai panduan panduan arah untuk dasar dalam pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara. Maknanya sebagai main objektif dalam pembangunan negara. Jadi kalau kita lihat Malaysia, kalau kita lihat terutama sekali dalam komuniti ASEAN. Dalam komuniti ASEAN, yang ditemukan pada tahun pada tahun 2015 melalui deklarasi Kuala Lumpur, suatu sidang kemuncak ASEAN ke-27. Komuniti ASEAN ini merupakan satu langkah menyeluruh strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi ASEAN. Baik, komuniti ASEAN dan wawasan ASEAN memberi fokus kepada ekonomi, sosio-budaya dan keselamatan, di mana pertumbuhan ekonomi ASEAN diharapkan dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Maknanya ekonomi ASEAN itu, seluruh negara ASEAN dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Dan melalui komuniti keamanan pula, menjadi harapan agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin dan segala konflik dapat diselesaikan secara damai. Dan hasrat komuniti sosial budaya pula agar integrasi antara negara anggota ASEAN dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. So ini wawasan Malaysia dalam ASEAN. Maknanya dari sudut ekonomi, Malaysia berharap bahawa ASEAN dapat meningkatkan ekonomi negara-negara ASEAN yang lain. Dan untuk pengetahuan kamu, sehingga ke bulan 12, bulan Disember ni, diandaikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara kita mencecah 7.2%. Maknanya itu satu perkembangan yang baik. Di mana perkembangan itu 7.2% itu adalah sesuatu yang di luar jangkaan sebenarnya. Berbanding dengan negara-negara seperti Singapura yang hanya menyasarkan pada 5.5% saja pertumbuhan ekonomi. Indonesia hanya 4.5%. Begitu juga dengan Vietnam. Jadi negara kita ada peningkatan yang tinggi. Dan ini kerana apa? Kerana kalau kita lihat kita kata dasar ekonomi kita yang kukuh, ya. Kalau kamu bandingkan dengan negara-negara seluruh dunia, negara-negara Eropah menyasarkan dan mereka telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Ada yang 2.2, 1.1%. Ada yang negatif 0.1% pun ada. Dan ini berlaku kerana apa tahu? Kerana akibat daripada kesan wabak COVID yang berlaku daripada tahun 2019-2020 dan kemudian bawa ke 2021. Jadi negara kita berjaya menanganinya dan negara kita terus memacu ekonomi naik. Jadi negara kita antara negara yang sedang kita kata sedang diberi perhatian oleh negara-negara lain tentang bagaimana kita boleh menumbuhkan ekonomi dalam waktu-waktu yang sukar ini. Jadi itu antara kita kata sebagai perkembangan yang baik daripada negara kita, ya. Itu dari segi ekonomi. Dari segi keselamatan, semua negara-negara bekerjasama untuk menjamin agar kawasan ini sentiasa kekal selamat dan juga jauh daripada konflik-konflik dan juga daripada sosial budaya.
okey, iaitu integrasi, kesepaduan budaya. Okey, negara-negara anggota itu dapat ditingkatkan supaya kita dapat memahami budaya-budaya negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Thailand, okey, supaya dapat lebih bersatu. Itu dalam komuniti ASEAN. Itu matlamat-matlamatnya lah, wawasan-wawasannya. Untuk keselamatan makanan. Okey. Malaysia serta negara rantau Asia Tenggara menyedari bahawa satu isu penting pada masa hadapan yang akan berlaku ialah isu keselamatan makanan. Baik, UNC, United Nations Committee pada tahun 1996 menyebut bahawa keselamatan makanan, apa itu keselamatan makanan, merujuk kepada setiap orang pada setiap masa mempunyai akses ataupun boleh mencapai sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat. Jadi semua orang ada akses. Jadi kalau sukar untuk akses dapatkan makanan yang baik, maka itu menimbulkan isu keselamatan makanan. Tetapi isu tentang keselamatan makanan ini termasuklah apa isu dia tentang kenaikan harga barangan yang keterlaluan. Bekalan pula terhad kerana masalah pengeluaran, bencana alam dan pencemaran makanan. Kenaikan harga barang lah. Macam kalau kita lihat zaman sekarang ni kan, kamu pergi ke kantin, sekarang ni kalau kamu tengok, makanan di kantin sekolah kamu jauh lebih mahal tak? Daripada dulu. Of course, ianya lebih mahal, betul? Betul lagi mahal lah. Kuih pun dah sebiji rasanya 50 sen je. Kuih pun sebiji 50 sen dah. Jadi kalau kita lihat memang mahal lah sebenarnya. Dan cikgu ada seorang kawan, dia baru balik daripada London. Dia baru balik daripada London, dia duduk seminggu di London. Dia kata apa? Cikgu, saya duduk kat London tu seminggu je dengan 10 pound, 10 pound saya boleh dapat makan, iaitu nasi biryani dengan dengan kambing, dengan sayur, buah dan juga air untuk 10 pound. Saya cakap, murahnya. Memang murah, cikgu. Dia kata, memang murah. Berbanding kalau Malaysia, kalau kita compare lah, RM10 kita dapat apa? Nasi, ayam, kuah. Dan juga sedikit sayur. Itu RM10. Berbanding di sana, 10 pound tu dia punya portion nasi dan juga ada kambing semua memang besar lah. Jadi cikgu rasa macam not bad lah. Maknanya di sana kita tahu bahawa tentang harga makanan itu jauh lebih murah lah berbanding negara kita sebenarnya. Jadi isu di sini ialah negara kita sedang menghadapi inflasi, inflasi harga makanan. Inflasi harga makanan ya. Jadi isu keselamatan makanan ini supaya nak memastikan supaya apa? Supaya makanan terus boleh diperolehi dengan mudah. Ya. Jadi Malaysia telah bekerjasama dengan negara anggota ASEAN. Baik, apakah tindakan Malaysia, iaitu menubuhkan Rizab Security Makanan ASEAN. Dan usaha ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Dan Rizab ini boleh digunakan sewaktu kecemasan dan kadar yang ditetapkan sebanyak 50,000 tan yang disimpan sebagai stok. Just in case. Dan negara ASEAN ni kita tahu, semua negara ASEAN ini menjadikan beras sebagai bahan makanan ruji negara-negara ASEAN. Jadi sebab itu simpanan beras ditetapkan. Itu bagus. Kemudian isu yang ketiga tentang wawasan Malaysia dalam alam sekitar. So satu masalah alam sekitar yang sering dihadapi oleh Malaysia ialah jerebu.
jerbu ataupun haze. Okey, dan jerbu ni merupakan fenomena atau pencemaran udara yang telah menjejaskan jarak penglihatan dan kesihatan. Kita pernah mengalaminya beberapa kali. Tahun 2012 pun ada, 2008 pun ada. Okey, di mana jerbu berlaku di negara kita. Dan kenapa ianya berlaku? Sebab disebabkan oleh pembakaran terbuka yang tidak terkawal, okey, terutamanya pembakaran hutan. Oleh yang demikian, Malaysia bersama-sama negara ASEAN mengambil langkah aktif. Apakah langkahnya? Okey, iaitu langkah ini dilaksanakan melalui perjanjian ASEAN berkaitan pencemaran jerbu merentas sempadan. Jadi perjanjian ini merupakan perjanjian serantau pertama di dunia, dan menerusi perjanjian ini, negara anggota yang terlibat disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang dan pentadbiran, serta tindakan lain yang wajar seperti termaktub dalam perjanjian itu. Pelaksanaan tersebut penting bagi memastikan krisis jerbu tidak akan berlaku lagi di rantau Asia Tenggara dengan menekankan prinsip ASEAN tanpa jerbu 2020. So, Malaysia dan Singapura juga bersetuju bekerjasama untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut bagi mencari penyelesaian menangani isu jerbu di rantau ini. So, inilah dia gambaran jerbu di Kuala Lumpur pada 2014. 2014, masa tu korang umur berapa 2014 korang dah jalan 4 Dah jalan 4 ke dah jalan 5? Yalah, lebih kurang lah. Dah jalan 3. Berlaku jerbu. Okey, di mana jerbu itu berlaku kerana apa? Kerana pembakaran hutan yang telah dilakukan di kawasan Sumatera, Indonesia, dan juga berlaku di Kalimantan. Dan pada waktu itu berlakulah angin monsun barat daya yang telah menolak asap-asap yang daripada Sumatera dan juga daripada Kalimantan tu menolak asap pergi ke negara kita. Jadi oleh sebab itu negara kita mengalami jerbu. Jadi isunya kebakaran hutan di kawasan-kawasan seperti di Sumatera dan juga Kalimantan, dan menyebabkan jerbu di negara-negara seperti Malaysia dan juga di Singapura. Jadi perlu ada satu kerjasama untuk menanganinya. Ya. Jadi itu tentang isu alam sekitar. Serta zon bebas nuklear. So, zon bebas nuklear. Satu lagi wawasan Malaysia ialah untuk menjadikan rantau Asia Tenggara ini sebagai kawasan yang bebas daripada nuklear. Dan isu pertahanan dan keselamatan adalah isu penting bagi memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan aman dan selamat. Maka Malaysia telah menandatangani Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, atau dikenali sebagai macam-macam lah, SEANWFZ. Dikenali sebagai perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Dan perjanjian ini menekankan agar negara ASEAN ini tidak mengembangkan atau tidak mengeluarkan, tidak memperoleh, tidak memiliki atau tidak mengawal senjata nuklear. Jadi harus diingat kedudukan Asia Tenggara ini yang strategik ini menjadikannya terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan juga Amerika Syarikat yang turut memiliki senjata nuklear. Jadi dalam keadaan ini, Malaysia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan digunakan oleh kapal perang asing yang membawa senjata nuklear. Jadi Malaysia berasakan bahawa kedua-dua laluan tersebut, iaitu Selat Melaka dan Laut Cina Selatan ini, perlu bebas daripada senjata nuklear. Jadi Malaysia bertindak untuk tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh
ataupun mengadakan latihan di perairan negara ini kerana boleh membawa konflik yang buruk kepada rantau Asia Tenggara. So ini menjawab persoalan ramai pelajar yang di mana ramai pelajar sebenarnya bertanya kepada cikgu, cikgu, kenapa negara kita tak ada senjata nuklear? Bukan kita tak nak. Boleh je kita nak ambil. Boleh je kita create. Tetapi sebenarnya Malaysia terikat dalam satu perjanjian iaitu perjanjian untuk tidak ada senjata nuklear di kawasan Asia Tenggara. Maknanya seluruh negara Asia Tenggara ni, 10 negara-negara Asia Tenggara ni tidak memiliki senjata nuklear. Dan ini untuk apa? Untuk mengelakkan tercetusnya peperangan. Tercetusnya peperangan. Jadi kita jangan bimbanglah bahawa kalau kita tak ada senjata nuklear maka kita akan mudah untuk dijajah. Tidak. Tidak. Yang penting kita dapat menjamin keselamatan. Dan kalau ada negara-negara seperti luar seperti US, seperti China yang cuba membawa senjata nuklear melalui Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka akan dihalang daripada masuk. Kalau nak lalu, kau lalulah ikut jauh-jauh. Ikut lautan Hindi ke lautan Pasifik. Jadi tidak dibenarkan lalu kawasan ini. Untuk mengelakkan daripada keselamatan terancam. Namun begitu untuk pengetahuan kamu, walaupun kita tak ada senjata nuklear, tetapi kita ada pusat penyelidikan atom di Bangi, di mana kita di situ dibuat penyelidikan untuk mengkaji apakah kegunaan radioaktif tu. Kegunaan radioaktif. So dia ada pusat penyelidikan di Bangi. Jadi untuk menyelidik radioaktif itu tak ada masalah. Menyelidik radioaktif, plutonium dan sebagainya dan apa kegunaannya, itu tak ada masalah. Tapi menghasilkan senjata nuklear atau menyimpan senjata nuklear itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Jadi itu pendirian negara kita. Baik. So kita telah lihat di sini iaitu berkaitan dengan 4 wawasan Malaysia menuju masa hadapan, iaitu pertama dari sudut komuniti ASEAN, yang kedua tentang isu keselamatan makanan, yang ketiga wawasan Malaysia dalam alam sekitar iaitu berkaitan dengan jerebu, dan yang keempat berkaitan dengan zon bebas nuklear. Ini wawasan Malaysia, 4 wawasan Malaysia tentang perkara-perkara yang memang kita kata sebagai kritikal lah. Baik. Dan yang kelima ni kita kata wawasan Malaysia iaitu tentang kerelevanan organisasi antarabangsa. Kerelevanan ni maknanya relevan atau tidak sesuatu organisasi antarabangsa. Di mana kalau kita lihat, relevan tu maknanya masih sesuai ke? Masih apa yang dikatakan sebagai sesuai dengan perkembangan semasa ke? Begitu. Dan Malaysia memandang serius terhadap pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC, especially PBB dan OIC lah. Yang kalau kita lihat tidak mampu berfungsi dengan baik dalam menjayakan matlamatnya, terutama melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun. Apa isunya cikgu PBB dan OIC? Ada begini. Kalau korang tengok Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto oleh kuasa-kuasa besar hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama-sama 3 anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju untuk menggunakannya demi memastikan penyalahgunaan kuasa veto dapat dikurangkan. So negara yang memiliki kuasa veto ini
tidak sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa. Apa dia cakap dengan cikgu? Macam ni. Kamu tahu kan PBB ada Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan PBB ni terdiri daripada 5 buah negara seperti Amerika, Rusia, China, kemudian juga ada Britain ke Perancis, macam itulah. So ada 5. Baik. Kuasa veto ni sebenarnya merujuk kepada kuasa mutlak, kuasa pemutus yang diberikan kepada 5 negara ni. Ya, kuasa pemutus, kuasa pembuat keputusan. Okey, daripada 5 negara ni. Baik. So, masalah kuasa veto ni adalah apabila sesuatu isu seperti contohnya seperti Palestin, isu Palestin ni, apabila PBB, okey, ramai negara-negara lain yang bukan kuasa veto ni, ramai negara okey mendesak PBB untuk bertindak okey bagi menangani masalah Palestin tu. Jadi mereka kata apa? Okey, semua negara kata apa? Menuntut PBB, okey, korang perlu buat sesuatu. Okey, okey, iaitu mesti berusaha untuk menamatkan penindasan di Palestin dan menghukum Israel tu. Jadi mereka ajukan kepada Majlis Keselamatan. So Majlis Keselamatan ni 5 negara ni, okey, negara pertama, okey, setuju kita ambil tindakan terhadap Israel. Yang kedua, okey, setuju. Yang ketiga setuju. Yang keempat, okey, pun setuju. Yang kelima, tak setuju. Bila satu je tak setuju, maka tindakan tidak dapat dijalankan. Kerana kuasa veto itu memerlukan kelima-lima ini accept dan kelima-lima ini agree. Kalau satu sahaja tak agree, maka tak boleh jalan. Dan tentang isu Palestin dan Israel ini, yang kebiasaannya yang tak agree itu ialah US, Amerika Syarikat. Jadi bila Amerika Syarikat tak setuju, okey, melakukan serangan terhadap Israel ataupun melakukan tindakan terhadap Israel, so Amerika tak setuju. Maka cadangan yang dikemukakan di PBB itu tidak dapat diteruskan. Jadi sebab itu Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto ini tak bolehlah macam tu. Jadi dia sarankan, Malaysia cadangkan bahawa kuasa veto ni perlu kita kata valid, dan boleh proceed jika cukuplah 2 buah negara tu. Kalaupun 3 negara tak setuju, tapi 2 negara yang ada kuasa veto tu setuju, kemudian ada 3 lagi anggota negara-negara PBB tu, ada 3 lagi yang tak ada kuasa veto tu pun setuju. Jadi sepatutnya boleh proceed tindakan PBB. Cukuplah dengan 2. Ini kenapa perlu 5-5? Menyusahkan, maka banyak kita kata sebagai tindakan-tindakan PBB yang tidak dapat dijalankan. Jadi sepatutnya negara yang memiliki kuasa veto itu tidak sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa lah. Tak bolehlah macam tu kan. Jadi ini untuk kebaikan semua. Tapi kita tahu bahawa Amerika Syarikat akan sentiasa melindungi Israel itu sebab dia sekutunya. Jadi sebab itu Malaysia memandang serius PBB ni relevan ke tidak. Sebanyak keputusan yang tak dapat dijalankan. Jadi itu yang dipersoalkan. Baik. Selain daripada itu, Malaysia juga menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Matlamat sidang ini adalah untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu. Ini yang berkaitan dengan OIC lah. OIC di mana kalau kita lihat untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam. Masyarakat Islam di seluruh dunia ni, kalau tak salah juga ada lebih kurang berapa bilion, 5 bilion penduduk-penduduk yang beragama Islam. Namun begitu, masalahnya adalah bahawa masyarakat Islam ni jurang kemiskinan, jurang ekonomi sangat tinggi. Ada yang kaya-kaya sangat.
Ada negara yang miskin sangat sampai melarat. Kamu tak pergi jauh, mungkin kamu ingat lagi seperti Dubai kan, di mana orang-orang Islam Dubai tu dia punya kaya sangat, sampai dia punya rumah pun sebesar-besar alam, kemudian dia punya kereta pun bersalut gold. Kereta bersalut gold, Lamborghini gold pula tu. Kemudian siap bela cheetah lagi, siap bela harimau lagi, singa lagi sebagai pet. Ya, sebagai pet. Jadi yang kaya tu kaya sangat. Tetapi negara Islam yang lain yang banyak yang miskin pun miskin sangat. Ada sampai tak cukup makan, ada yang sampai tinggal di bawah-bawah kemah. Jadi bagaimana untuk merapatkan ini? Sepatutnya komuniti Islam ni saling bantu-membantu. Bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itulah tentang OIC. Relevan. Masih relevan ke PBB dan OIC ni yang selama ni nampak macam tidak berfungsi? Itu yang Malaysia persoalkanlah. Baik. Kemudian yang keenam, hak asasi manusia, pelarian dan juga pendatang asing ataupun parti pendatang asing tanpa izin. Pendatang asing tanpa izin parti. Okay. So kalau kita lihat, Malaysia menyedari bahawa isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin ini merupakan isu yang saling berkait dan penting pada masa hadapan. So, keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi faktor penarik kepada kemasukan parti dan juga pelarian. Kalau kita tanya, kenapa pendatang asing tanpa izin dan pelarian sibuk nak datang ke Malaysia ni cikgu? Sebab kita punya keamanan, kita punya kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Itu yang menyebabkan mereka datang. Jadi itu yang kita kena faham. Baik. Jadi oleh sebab itu, kehadiran parti dan pelarian ini sebenarnya bila dia orang datang, mampu membawa implikasi ataupun kesan kepada sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomatik, serta berupaya untuk mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Jadi, Malaysia turut membendung atau menghalang kemasukan parti melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Jadi, Malaysia, bagaimana nak menangani isu ini? Malaysia terlibat dalam pelbagai program di bawah PBB, terutama UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Tentang pelarian. Refugees tu pelarian. Dan Malaysia turut dilantik sebagai ahli Suruhanjaya ini pada tahun 1993 hingga 1995. Dan untuk langkah ini, Malaysia telah menubuhkan sebuah badan berkaitan dengan hak asasi manusia, iaitu SUHAKAM, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau SUHAKAM. Ditubuhkan pada tahun 1999. Untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Maknanya, hak-hak bukan sahaja penduduk tempatan, tapi juga hak untuk pendatang asing tanpa izin dan juga pelarian. Supaya mereka semua tidak ditindas. Ditindas. So, itu tentang human rights. Jadi, Malaysia melihat masa hadapan dengan positif. So, wawasan yang merangkumi berbagai perkara ini menjadi asas penting bagi menghadapi masa hadapan demi kesejahteraan penduduk. Jadi, kalau kita lihat, inilah yang kalau kita lihat secara keseluruhannya, Malaysia amalkan sikap pragmatik, berprinsip dan berkecuali. Dalam dasar luarnya, amalan ini diteruskan melalui pengiktirafan dan kerjasama ekonomi, politik serta keselamatan dengan negara serantau dan antarabangsa. So, strategi diplomatik dua hala dan pelbagai hala yang disokong oleh pelaksanaan dasar luar yang konsisten sejak kemerdekaan mewujudkan imej yang positif pada peringkat antarabangsa.
So, kelantangan dan kecemerlangan Malaysia dalam menangani isu global menjadi teladan kepada negara lain. Maka, dengan itu, kita telah pun menamatkan bab yang ke-10. Okay, iaitu berkaitan dengan kecemerlangan Malaysia di persada antarabangsa. Maka, apa yang telah kita pelajari dalam bab ini sebenarnya tentang Malaysia dalam isu global contemporary, seperti penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Kemudian yang kedua tentang peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa untuk meluaskan pasaran ekonomi, dominasi ekonomi negara maju, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga, menangani kemelesetan ekonomi dan juga mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Dan kemudian kita telah lihat pelibatan rakyat dalam isu-isu seperti Palestin, Syria dan juga tsunami, dan usaha-usaha mengekalkan kelestarian global dengan mengisytiharkan deklarasi Langkawi, menyertai sidang kemuncak bumi dan juga Antartika sebagai warisan sejagat. Dan kita telah melihat wawasan Malaysia hari ini menuju masa hadapan seperti dalam komuniti ASEAN, keselamatan makanan, alam sekitar, zon bebas nuklear, kerelevanan organisasi antarabangsa dan hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Dengan itu, tamatlah bab yang ke-10, iaitu bab yang terakhir dalam sejarah tingkatan 5. Maka kita telah pun menamatkan 10 bab sejarah tingkatan 5. Maka habis dah sejarah tingkatan 5. Baik,